Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pelajaran daripada minggu lepas berkenaan kefahaman surah Al-Qadar. Maka untuk minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari pengajaran daripada surah Al-Qadar ini. Oleh demikian, di akhir pembelajaran kamu mesti dapat, pertama, boleh merumus pengajaran surah Al-Qadar dan boleh menghubungkan dalam kehidupan harian dengan betul. Yang kedua, kamu boleh menyenaraikan amalan-amalan soleh untuk mendapat keberkatan Lailatul Qadar. Sebelum kita meneruskan untuk melihat pengajaran surah Al-Qadar ini, mari kita mengulang kaji semula pengertian ataupun maksud daripada ayat surah Al-Qadar untuk mengingati semula pelajaran minggu lepas. Sila dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, itu pelajaran minggu lepas berkenaan maksud surah Al-Qadar. Minggu ni kita akan nak melihat pengajaran daripada surah Al-Qadar. Apakah yang boleh kita ambil daripada surah Al-Qadar itu untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita? Yang pertama, surah Al-Qadar ini mengajar kita supaya kita menggandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Kerana pada 10 malam terakhir inilah Nabi Muhammad SAW suruh kita mencari Lailatul Qadar. Maka kita perlu gandakan amalan-amalan 10 terakhir di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, meningkatkan pembacaan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan kita berada di masjid, di surau-surau, mendekatkan diri di rumah Allah Ta'ala dengan beriktikaf, dengan melaksanakan amalan-amalan sunat, banyakkan bersedekah, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, kerana pahalanya sangat-sangat berlipat ganda. Kita memperbanyakkan solat sunat, bukan saja solat sunat tarawih pada malamnya, bahkan sunat tahajudnya, sunat duhanya, sunat rawatibnya, iaitu sunat mengiringi sembahyang fardu, dan kena perbanyakkan berdoa. Maka inilah yang disuruh dalam surah Al-Qadar pada bulan Ramadan, terutama 10 malam yang terakhir. Manakala pengajaran yang kedua daripada surah Al-Qadar, Allah telah merahsiakan kedatangan malam Lailatul Qadar supaya manusia sentiasa beribadah dengan istiqamah, iaitu terus menerus melaksanakan amal ibadah. Semua kita tahu pada pelajaran yang lepas bahawa malam Lailatul Qadar, satu malam itu saja amalan yang kita laksanakan, maka akan diberi bonus seolah-olah kita melaksanakan 1000 bulan. Sebab tu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maknanya kalau malam itu kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka seolah-olah kita telah melaksanakan sembahyang sunat itu
tiap-tiap malam selama 1000 bulan. Ini pengajaran yang kedua. Sebab itu kita kena sentiasa mencari Lailatul Qadar itu daripada awal bulan Ramadan, dan kita giatkan lagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab itu Allah merahsiakan malam-malam tersebut agar sentiasa kita mencarinya setiap malam. Pengajaran yang ketiga, surah Al-Qadar mengajar kita agar kita sentiasa melakukan ibadah sunat pada bulan Ramadan, kemudian diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Segala amalan yang baik kita laksanakan pada bulan Ramadan itu dibawa juga pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, jumpa 9 Ramadan. Kemudian kita teruskan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana amalan baik, amalan sunat yang kita telah lipat gandakan pada bulan Ramadan sepatutnya diteruskan pada bulan-bulan yang berikutnya, supaya kita akan jumpa lagi bulan Ramadan yang akan datang dengan lebih kuat lagi untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat dalam surah Al-Qadar ini ialah amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat meningkatkan ketakwaan. Hidup kita ini di atas muka bumi ini, Allah akan lihat takwa kita kepadanya, iaitu takut kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Maka dengan kita menghayati isi kandungan Al-Quran, kita memahami maksud Al-Quran, macam mana kita memahami surah Al-Qadar tadi, maka dengan demikian kita tahu, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita dalam surah Al-Qadar ini bahawa ada malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut jika kita melaksanakan amal ibadah, jika kita memperolehi malam tersebut, seolah-olah kita telah melaksanakan selama 1000 bulan, 83-84 tahun hampirnya. Pahala kita berganda berbanding umur kita yang singkat ini. Jadi kena perbanyakkan memahami Al-Quran dengan melihat tafsir Al-Quran misalnya. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri agar amal ibadah kita dapat dipertingkatkan. Kita sentiasa merenung diri kita ni, banyak mana yang telah aku baca Quran, banyak mana yang telah aku melaksanakan amalan-amalan sunat, banyak mana aku telah bersedekah, banyak mana aku melaksanakan solat sunat, banyak mana aku telah berbuat baik kepada ibu bapa, banyak mana yang telah aku melaksanakan puasa sunat-sunat. Kita muhasabah diri kita. Dengan muhasabah ini kita akan tiasa mempertingkatkan ibadah kita. Dan yang keenam, yang terakhir, pengajaran kita ambil dari surah Al-Qadar ialah kita bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini Allah tak kurniakan kepada umat-umat terdahulu. Zaman Nabi Isa tidak ada Lailatul Qadar, zaman Nabi Musa tidak ada Lailatul Qadar, zaman Nabi Ibrahim tidak ada Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana ini special, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW, iaitu adanya Lailatul Qadar, malam yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jika dapat malam tersebut, seolah-olah dia sudah melaksanakan amal ibadah selama 1000 bulan tanpa berhenti. Maknanya umur kita boleh menjadi panjang jika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi nak bertemu malam Lailatul Qadar itu mestilah dengan keadaan sebagai orang yang bertakwa dan tahu melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan pada malam tersebut. Apakah amalan yang perlu kita laksanakan pada malam tersebut agar memperolehi ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita dah tahu, kita dah faham bahawa surah Al-Qadar telah menceritakan kepada kita tentang kelebihan Lailatul Qadar, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Soalannya, bagaimana kamu ingin capai kelebihan Lailatul Qadar? Senaraikan. Apa yang perlu kamu laksanakan?
kalau kamu bertemu Lailatul Qadar itu, senaraikan dalam buku tulis, kemudian tangkap gambar, hantar kepada ustaz secara private message. Ingat, tugasan ini kamu mesti laksanakan, iaitu bagaimana kamu ingin capai kelebihan Lailatul Qadar, senaraikan. Dan akhir sekali, terima kasih ustaz ucapkan, dan semoga kita dapat melaksanakan dan bertemu lagi Lailatul Qadar pada tahun akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.